Kristian adalah agama bersifat misioneri dan menyebarkan dakwah. Kristian adalah agama terbesar di dunia. Mereka memiliki seramai 2.38 bilion penganut di seluruh dunia. Dan angka itu dapat memberi gambaran kepada kita bagaimana aktifnya mereka berusaha untuk menyebarkan ajarannya. Selain dari usaha menterjemahkan Bible ke dalam ratusan bahasa dan dialek di dunia, salah satu metod misiologi atau metod dakwah Kristian, mereka menggunakan kaedah kontekstual teologi yang mana ajaran Kristian itu perlu dinamik beradaptasi dan bertindak balas terhadap situasi dan konteks sesuatu tempat atau negara yang mereka berdakwah. Sebagai contoh di India, terdapat kes pengamalan kelas kasta yang mana terdapat satu kelas terbawah adalah Dalit. Kumpulan Dalit seringkali ditindas oleh kasta atasan. Disebabkan penindasan itu, misionari Kristian datang memberi harapan agar bebas dari ideologi kasta kepada mereka supaya menganut Kristian. Akan tetapi, idea kasta itu sangat menebal dan sukar dihakis di kalangan sosial masyarakat India terutama di pedalaman. Maka wujud aliran Dalit Kristian yang dijajah harapan berdasarkan nilai ajaran Kristian seperti dalam Manifesto Nazaret dalam buku Lukas bab nombor 4, di mana Jesus berbicara mengenai pemberitaan berita baik kepada orang miskin, kebebasan bagi tahanan dan pemulihan penglihatan bagi orang buta dan pembebasan buat orang tertindas. Begitu juga di Korea Selatan. Kemasukan Kristian di Korea Selatan dapat berkembang dengan jayanya apabila wujudnya konsep minjung teologi yang mencabar penindasan kepada agama Kristian di sana. Dan akhirnya gerakan idea minjung yang mula menafsirkan Bible dengan konteks politik di Korea Selatan pada waktu itu. Malah gerakan Kristian ini mengenakan pakaian tradisional, bahasa, budaya Korea Selatan dan akhirnya dapat mempengaruhi struktur politik di Korea Selatan. Dalam konteks masyarakat Cina pula, terdapat dua tokoh misionari bernama Matteo Ricci dan James Legge. Mereka melakukan usaha memadukan antara perkataan-perkataan teologi Cina dengan ajaran Bible agar dapat memudahkan usaha dakwah itu. They worship a God by the name of 上帝。他们敬拜的这位叫上帝的神。 Today I'm going to write in my broken Chinese. 上帝 has exactly the same character, nature, and power as the God of the Old Testament. But while the Hebrew people called him Yahweh or Jehovah, 虽然犹太人把它称为耶和华或雅卫， Begitu juga usaha misionari Kristian berdakwah di kawasan majoriti Muslim yang luar dari tanah Arab. Misionari ini juga akan menggunakan bahan-bahan dalam tulisan Arab untuk mempengaruhi orang Islam. Here we have one sample. This is, I asked an Arab sheikh in my last trip, what is this? He read Allah Muhammad. But if you read very carefully, it is not Allah Muhammad, it is Allah Muhabbah, which means God is love. It is a quotation of the Bible from the first epistle of John, chapter number 4, verse number 16. God is love, and the verse continues. Verse of the Bible. If I give it to the Muslims, most of them will kiss it and keep it in the pocket. The moment they see Arabic, Allah's kalam in the pocket. There are various posters. I didn't have time to get it. When you read it, oh, Rabbana. The moment you see Rabbana, the next verse is Atina, Fid Dunya, Hasnato. We are trained. It is not Rabbana, it is Abbana, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Verse of the Bible. They distributed amongst the Muslims. And we, it's colorful. This is the photocopy. 4-color job, beautiful. You put it in your house. They are using deceit. They are using deceit to enter our homes. I have given the talk on deceit by the Christian evangelism. Time doesn't permit me to go into details. That's a lecture by itself. You can speak for hours together on each of these topics. And I remember, since I subscribe to many of these Christian organizations, I've got a beautiful calendar. So one alim in our organization, mashallah, knows Arabic. How do you like the calendar? Oh, beautiful calligraphy. Can I take it home? I said, take it. He keeps it for a week. Then I asked him, how do you like the calendar? Beautiful, Zakir bhai. I said, get it back. He said, why? I said, get it back. Then I said, read it carefully.
then he realizes those are verses of the Bible in Arabic. The Christians have come out with a Bible contextualization, a new Bible. If you read, it reads Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. They are taking verses from the Quran and converting it, changing a little bit, as though when Arab read will think it's a part of the Quran, actually it is Bible, known as contextualization. Begitulah juga situasi berlaku di tanah Melayu. Kemasukan misionari Kristian ke tanah Melayu sewaktu penjajahan Portugis, Belanda dan British adalah antara usaha untuk mendakwah agama Kristian kepada orang Melayu. Oleh kerana orang Melayu adalah Islam, maka buku-buku terawal Kristian yang masuk ke tanah Melayu juga banyak dipadukan dengan terma bahasa Arab. Pada tahun 1514, kitab Salat As-Sawai ini mula beredar di kalangan orang Melayu, yang mana kalimah Allah digunakan untuk tujuan mempengaruhi orang Islam Melayu waktu itu. Setelah itu disusuli dengan usaha penterjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu oleh seorang warga Belanda bernama Albert Cornelius Ryle yang dicetak pada tahun 1629. Dia menggunakan kalimah Allah di dalam Bible tersebut kerana orang Melayu ketika itu menggunakan perkataan Allah. Setelah itu diikuti oleh seorang misionari bernama Melchior Ledecker pada 1733. Apabila dia menterjemahkan Bible lengkap dalam bahasa Melayu, dia turut menukar perkataan Yesus kepada Isa Al-Masih untuk menarik perhatian orang Melayu Muslim. Menurut satu laporan dari The History of Translation of the Bible into Bahasa Malaysia oleh Robert A. Hunt, beliau menyebut misionari British sangat berkeras untuk mempertahankan kalimah Isa Al-Masih di dalam Bible bahasa Melayu kerana ia dapat menarik perhatian orang Muslim. Di atas logik yang sama, kita dapat memahami apakah niat sebenar apabila perkataan-perkataan Islamik digunakan oleh misionari Kristian pada peringkat awal. Tidak lain dan tidak bukan agar dapat memudahkan usaha pendakwahan mereka. Dan usaha sebegini juga diteruskan oleh sebahagian pendakwah Kristian seperti membaca ayat Al-Quran dan diakhiri dengan teks Bible dalam bahasa Arab. Qala kadzalik قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال له يسوع أنا هو الطارق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآباء إلا بي. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingatlah firman Allah di dalam Al-Quran. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقين